Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami hadir pada pagi inilah untuk memastikan bahawa pengeluaran gula ini tidak akan terjejas dan memastikan bahawa rakyat akan dapat membeli gula pasir bertapis, kasar dan halus, khususnya yang kita namakan gula rakyat ini, supaya tetap berada di pasaran pada kuantiti minimum 42,000 tan sebulan. Itu tugas kerajaan bagi memberikan keyakinan kepada rakyat supaya tidak panik, tidak melakukan pembelian panik yang mungkin boleh menyebabkan gangguan bekalan di pasaran. Kita adalah sebuah kerajaan yang pro-business. Kita sentiasa mengadakan sesi libat urus, khususnya dengan pemain-pemain industri. Dan dalam konteks bekalan gula ini, kita cuma ada dua sahaja syarikat atau players, iaitu CSR dan juga MSN. Dan kita sentiasa terbuka untuk mengadakan apa pun bentuk perbincangan, asalkan kita telus dan KPDN perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang betul, yang tepat daripada pihak industri, dan KPDN pula akan memberikan apa jua komitmen menjadi pemudah cara supaya pihak industri boleh terus melakukan bisnes, dan pastinya mereka memerlukan keuntungan, dan bekalan di pasaran itu yang menjadi tanggungjawab kerajaan. Saya tidak mahu berlakunya beberapa peristiwa walaupun tidak di tahap krisis, terutama selepas Hari Raya Puasa, itulah pada awal bulan Mei, memang terdapat beberapa negeri, khususnya di Pagar Timur, yang kekurangan bekalan. Lalu KPDN mengambil tindakan pantas untuk melancarkan Ops Manis. Dan sekarang ini saya dan KPDN telah membuat keputusan semalam supaya Ops Manis ini dilanjutkan sehingga 30 hari bulan Jun, dan bukan hanya di 4 negeri, tetapi Ops Manis 2.0 ini kita lancarkan untuk seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak, bagi memastikan insya-Allah tidak ada isu bekalan gula bertapis, kasar dan halus yang kami namakan sebagai gula rakyat. Dan sebelum ini pun saya rasa ada 4 kali libat urus yang diadakan oleh kementerian dengan CSR dan juga MSN. Kita bincang secara terbuka apa isu-isu, apa masalah, dan kita faham tentang beberapa isu yang melibatkan bekalan dari luar yang terpaksa kita import kerana geopolitik dunia yang menyebabkan berlakunya disruption market, supply. Kita faham. Dengan sebab itu kita bincang dan ada window, ada solusi, ada option di mana kita telah berikan keizinan kepada CSR dan MSN untuk mengeluarkan satu jenis gula lagi, iaitulah gula bertapis jernih yang boleh wujud di pasaran, yang dijual pada harga pasaran. Dan kita berjanji dengan pihak MSN ataupun CSR, sekiranya marketing itu bagus, bukan hanya di peringkat domestik, tetapi kalau gula bertapis jernih itu boleh memasuki pasaran antarabangsa, maka kerajaan bersedia bersama dengan Kementerian MITI untuk membantu supaya gula
jenis ini dapat pula diekspor ke luar negara bagi merancakkan bisnes kedua-dua syarikat ini yang saya rasa penting untuk mereka sustain, dan bila mereka berjaya ataupun sukses, itu penting bagi memastikan bekalan gula domestik itu cukup dan tidak ada isu. Jadi kita bersedia dengan Ops Manis ini 2.0 ini kita lancarkan seluruh negara. Kita dalam masa 2-3 bulan ni, saya rasa saya tak boleh tamatkan Ops Manis ini. Akan pastikan bekalan itu betul-betul stabil, nanti baru kita bincang untuk menamatkan. Dan saya dah tanya pegawai-pegawai jangan bimbang lah, ada overtime dan boleh bekerja dengan biasa lah, ya, tidak ada masalah. Tapi kita kena kerja keras, kita kena bekerja kuat. Dan saya dengan Datuk Azman ni pukul 1 pagi, 2 pagi pun saya akan WhatsApp dia untuk pastikan apa juga isu akan dapat kita selesaikan secara tuntas, cepat, pantas. Dan saya hargai pegawai MAKUASA seluruh negara yang akan ditambah tenaga dan komitmen mereka dan masa kerja mereka. Dan saya tidak mahu menjelang Hari Raya Aidil-Adha ini berlaku sebagaimana shortage selepas Hari Raya Aidilfitri. Kita dengar laporan pegawai dan juga pengelang bahawa ialah isu orang Kuala Lumpur balik kampung ni, Raya Haji, Raya Puasa ni dan Tahun Baru Cina, gawai keamatan itu ialah isunya bila orang bandar balik ke kampung. Kadang-kadang itu yang supply itu kekurangan. Jadi di atas pengalaman itu kita boleh mengunjurkan, maknanya pegawai akan mengunjurkan supaya supply di kampung-kampung pedalaman itu ataupun di negeri itu akan dapat kita tingkatkan supaya tidak berlaku shortage pada musim-musim tertentu. Jadi pertemuan hari ini saya anggap sangat bermakna. Kita mudah dengar tadi taklimat walaupun pendek daripada CSR. Saya sentiasa memberikan komitmen, tetapi saya tetap tegas untuk memastikan pengeluaran ini dapat mencapai objektif. Sebab itu tell me the truth. Jangan senung-selindung. Jadi macam tadi ada boiler yang diimport masih belum sampai, itu tak apa, saya suka dengar macam itu. So kita boleh memastikan dan saya boleh jawab di parlimen ataupun di luar parlimen. Tapi kalau saya maklumat itu saya tak tahu ataupun disembunyikan, itu yang menjadi masalah. Jadi saya akan terus turun padang. Ini bukan saja di Kelang, tapi di premis yang saya dah beri amaran semalam. Kali ini saya nak ingatkan lagi sekali supaya mana-mana premis kalau kita dapati dia dapat bekalan, kita boleh check automatically dengan CSR dan MSN kawasan mana dia akan ambil bekalan. Tapi kalau berlaku shortage, sengaja mereka melakukan shortage ataupun sabotage, ataupun mereka sengaja nak menaikkan harga, license mereka akan ditarik serta-merta dan kita blacklistkan. Itu amaran daripada saya, dan kita tidak mungkin boleh betul ansur lagi. Nanti kalau merayu dengan air mata darah sekalipun di pejabat saya takkan layan, kerana ini demi rakyat yang tak mungkin rakyat boleh menjadi mangsa kepada ketidakcukupan gula ini. Harap pintu pejabat KPDN sentiasa terbuka bagi pengurusan tertinggi CSR dan MSN untuk datang pada bila masa. Waktu subuh pun tak apa, boleh hubungi saya. I don't mind untuk kita selesaikan sekiranya berlaku isu-isu yang melibatkan bekalan gula ini. Jadi dengan kerjasama CSR dan MSN, saya harap kita dapat dengan Ops Manis 2.0 ini yang akan dikerahkan dalam masa beberapa bulan ini, insya-Allah bekalan gula ini akan dapat kita atasi pada masa akan datang.